أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang penonton, ayahanda dan bunda dan semua kawan-kawan, marilah kita mulakan majlis kita dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda dan semua kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihatkah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sihat dan para asatizah, alim ulama ada salah dan silap berilah teguran ya, dan tolong sampaikan kepada mereka-mereka yang masih kekeliruan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat. Okey, khair. Baik, kita sambung seperti mana saya janji tempoh hari saya tak akan padam benda ni dan saya masih tak padam dan nak pamerkan kepada tuan-tuan untuk nak menyambung perbincangan kita. Jom kita tengok. Baik, kita dah cerita tentang najis, kita dah cerita tentang hadas. Hari ini kita nak cerita tentang sucikan najis. Dan kita terhenti pada menceritakan jenis najis yang ringan. Kerana bezanya jenis najis tadi itu, maka berbezalah cara bersih, cara menghilangkan dan cara menyucikan dia. Maksud saya itu menghilangkan dari segi, ayalah berbeza. Bezanya kelas dia tadi itu, maka berbezalah juga cara nak suci dia. Kita kata apa? Bukan semua najis, macam tu. Bukan semua najis kena basuh dengan air tanah. Nampak tak? Bukan semua najis mesti kena basuh jiruh air dekat dia. Bukan semua najis kita kena renjih air dekat dia. Tak boleh. Makna dia ada kelas dia dan dia ada cara nak menyelesaikan dia. Boleh dapat? Good, very good. Alhamdulillah. Okey, khair. Kita balik tengok. So, kita terhenti pada menceritakan tentang najis ringan. Kategori dia najis ringan. Kategori dia najis ringan. Iaitu disebut sebagai mukhaffafah. Najis ringan ini satu saja iaitu ayak kencing. Ayak kencing baby yang bawah 2 tahun hak minum susu mak dia saja. Maknanya kalau macam Mustafa sendiri, anak saya, dia dah tak ada dah kategori tu. Pasal apa? Umur dia 6 bulan, 7 bulan, dia sudah makan itu moi lah. Dia dah makan moi, dia dah makan apa lagi? Biskut baby bites lah apa lepas tu kan. Dia panggil baby bites lah. Lepas tu dia ada apa hat yang macam biji bulat-bulat kecil, lagu macam kopok tu untuk dia. Dia dah makan dah semua. Maknanya dia tak minum susu mak dia. Jadi dia bukan termasuk dalam kategori ni. Jadi dia termasuk kategori mana? Kita akan cerita selepas ni. Tapi sebelum tu saya sebut siap-siap. Dia termasuk anak saya tadi, Don Mustafa, dia termasuk dalam kategori mutawassitah. Okey, sama juga anak tuan-tuan. Anak tuan-tuan yang mana kurang umur dia daripada 2 tahun. Anak lelaki kurang 2 tahun, dia tak minum benda lain melainkan susu mak dia saja. Dia tak makan benda lain melainkan dia makan susu mak dia saja. Maksud dia minum susu mak dia saja. Tuan-tuan kena yakin dia kategori ni. Walaupun dia kencing tu banyak tuan-tuan. Walaupun dia pancut kat kita banyak, tapi yes, tuan-tuan kena yakin dengan keringanan yang Islam bagi dekat kita. Sebab apa? Nabi tunjuk contoh teladan.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu ada contoh teladan. Boleh dapat? Jadi belajar daripada Nabi. So Nabi dah ajak kita, kita kena yakin. Tapi kalau boleh cuci dengan seelok-eloknya, falyatafaddal mashkurah. Tak ada masalah. Okey, khair. So najis yang berat. Apa dia? Najis berat ialah najis mughallazah. Hak duduk berat ni dua aja. Satu oing-oing. Yang ni. Hidung dia. Satu oing-oing. Hidung dia. Satu lagi hidung yang lagu ni. Dia lagu tu. Hidung dia. Tu. Siapa dia? Hak ni alif bayar babi, hak ni anjin. So dua ni saja dia masuk dalam mughallazah. Dua ni termasuk dalam mughallazah. Maknanya hak daging dia, hak tulang dia, hak kencing berak dia, hak kulit dia. Kalau dia basah, kita basah bulu dia. Dia basah ke, kita basah ke, salah satu basah ke, dua-dua basah ke. Yang tu semua dia jadi. Hak ni saya akan sentuh dulu. Kita akan tunjuk cara dia. Dan selain daripada hak saya lukis dua ni, selain daripada ni, makna dia apa? Selain daripada anjing, selain daripada babi, selain daripada najis keduanya, selain daripada yang mai daripada keduanya, selain daripada ayak kencing anak lelaki kurang daripada 2 tahun, selain daripada yang ni, semua masuk kategori ni. Darah najis, darah najis pula dah. Darah nanah ayak kencing kita, ayak besar kita, berak kita, apa lagi? Mazi. Lagi apa lagi? Hak kita boleh tengok. Apa lagi? Darah binatang sembelih. Kita sembelih binatang tu kan. Darah dia mengalir kan. Yang tu, walaupun dia sembelih baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Semua sekali sama. Selain daripada hak dua ni, selain daripada tu, dia semuanya masuk dalam najis mutawassithah. Clear? Tuan-tuan dapat gambaran? Jom kita ke sana. Kita akan melaksanakan eksperimen kita. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi tuan-tuan, anggaplah yang saya ada sekarang ni. Yang tu jangan padam. Biar orang nampak, kita tuju sana. Kita tuju sana. Okey, so kita clear. So sekarang, anggaplah kita berada di kawasan rumah kita. Mungkin rumah saya tak pandai susun sikit. Jadi dia jadi lagu ni. Tuan-tuan tengok. Dekat sana ada timba, ada apa semua barang saya letak sana sebab mudah nak tunjuk. Sebenarnya timba ni kalau boleh saya nak letak dekat bawah ni kan macam rumah lah. Tapi saya takut tarik jatuh semua dia jadi payah lah. Saya letak tepi tu bagi senang nampak tuan-tuan. Okey, khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan rumah tangga kita tak boleh lari daripada kita ada anak, daripada kita bekerja, daripada kita nak tengok televisyen, daripada kita nak buat ayak, daripada kita nak masak ayak, daripada kita nak mandi. Semua benda tu kita akan buat dalam rumah kita. Yang tu tuan-tuan kena tanam dalam kepala otak kita. Maknanya dia tak boleh jadi ideal. Dia tak boleh jadi sesuatu yang ideal. Maksudnya bila kita kahwin, kita duduk dengan suami isteri, anak kita tidur dalam baby cot, kita suami isteri pegang tangan, tengok mata kedip-kedip lagu tu. Yang tu terlalu ideal tuan-tuan. Dia tak berlaku benda lagu tu. Hak lagi isteri nak masak ayak, hak kita duk ada di sini, dia jadi banyak perkara akan berlaku. So inilah apa yang saya nak cerita, iaitu bila berlaku sesuatu yang melibatkan najis, tuan-tuan boleh ingat rancangan ini untuk membantu kita dalam menyelesaikannya. Boleh dapat? Okey, khair. Najis yang pertama yang saya nak cerita kat tuan-tuan ialah najis mughallazah. Nama pun nampak. Mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah. Nampak tak? Berat. Mughallazah. So najis yang pertama saya nak ceritakan tuan-tuan, najis apa? Najis mughallazah. Sebut begitu. Najis mughallazah. Bagus, very good. Okey, dah sebut dah najis mughallazah, kita kena tahu apa dia? Dia sama ada anjing atau babi. Okey, contoh. Maafkan saya kalau hak duk tonton ni ada di kalangan orang yang bukan Islam, maafkan saya duk cerita apa yang orang Islam kena buat. Saya tak menggunakan perkataan penghinaan, saya tak menggunakan pun perkataan kekejian. Saya cuma habaq kata benda ni kotor, dia najis. Jadi kena cuci, kalau tidak tak boleh nak semayang. Boleh dapat? So kita ada anak, kita pergi berjalan kat supermarket. Anak kita nampak daging, dia sudah pergi pegang. Itu kes dia, sekali kita buat. Wallahu ta'ala alam, kita akan sambung selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don
menelusuri hidup. Dan kehidupan yang kita telusuri adalah kehidupan berumah tangga. Dan contoh saya nak bawa sekarang ni sebab kita nak masuk pasal menyucikan najis. Najis mughallazah. Kita bawa anak kita jalan. Seronok berjalan dengan anak kita, berjalan. Tiba-tiba anak kita duk tengok kita selalu duk beli daging. Kita selalu duk beli plastik. Anak perempuan. Kena pula anak perempuan. Dia pula seronok duk tengok mak dia duk ambil barang. Dia pun nak tolong mak dia ambil barang. Walhal dia dah letak dah dekat supermarket tu. Non halal dengan halal punya. Kita duk pikat halal punya lah. Cuma minta maaf ya. Saya minta izin sikit. Saya bagi sedikit nasihat kepada tokek-tokek kedai, tuan-tuan kedai yang memang tuan-tuan kedai universal. Tuan-tuan jual daging yang tidak halal dan tuan-tuan jual daging yang halal. Seelok-eloknya tuan-tuan separate dalam keadaan yang jauh. Dan kepada restoran-restoran di luar sana, maafkan saya ya, saya bagi nasihat sahaja. Restoran yang halal dan restoran yang tidak halal sebetulnya, bukan kata sebaik-baiknya, sebetulnya. Maknanya kalau buat di sebaliknya salah. Sebetulnya sinki kita membasuh pinggan mangkuk, kawasan kita menyuci pinggan mangkuk tidak boleh disekalikan. Tidak boleh disekalikan. Boleh faham ya? Maafkan saya. Sebab ini disebut sebagai etika. So etik, kita kena respect each other punya etik. Bukan dia tak termasuk dalam racism, dia tak termasuk dalam diskriminasi dan sebagainya. Ini etik, ini etika. Sebaliknya dia adalah kewajipan. Cuma saya menggunakan bahasa diplomasi. So dia adalah etik. So kena respect etik orang Islam. Dia tak boleh nak kongsi benda macam ni. So orang Islam, you have to respect your own etik. Boleh dapat yang tu? You have to respect your own rules. Jangan kerana kita nak mengejar keuangan, kita mengenepikan hak Allah Ta'ala, Tuhan yang memberi rezeki kepada kita. Boleh dapat Itu peringatan sahaja. Tegas sedikit sebab benda penting. Okey? Baik, balik. So anak kita ni dia duk tengok, katalah ni kata aja. Saya duk buat gambaran. Ada rak dia. Ni rak ni. Hak ni yang halal. Hak ni yang halal. Hak ni yang tak halal. Kita duk ambil barang kita. Sorry saya tunjuk belakang sikit. Kita duk ambil barang kita. Kita kata kakak duduk sini sana. Hak dia ni pun curious. Budak kecil dia duk tengok mak dia duk ambil barang. Dia kata, nak ambil tolong kat mak. Dia pergi ambil, perap, dia pergi pegang hak daging hak yang bukan halal punya. Oik punya daging. Daging babi kita kata. Ataupun daging khinzir. Dia pergi pegang. Daging tu confirm lah. Plastik dia pun memang confirm lah. Memang najis lah. Semua kira dah najis lah. Najis mughallazah lah. Sangkut sekali lah. Jangan kata ustaz, plastik dia tu kena kira sekali lah kalau tak pegang. Dah orang hak potong daging dia tadi. Kita duk tengok dia duk potong. Tak. Dia bubur dalam plastik. Kena sekali semua sangkut. Semua sekali sangkut. Anak kita sudah pergi pegang. Perap, dia pegang lagu ni. Ibu, mai. Hak kita ni pun, hak ayah dengan mak dia ni. Kakak ambil kat mana? Kakak ambil dekat situ. Tertunjuk je kita tengok non halal punya. Allah. Perap. Mula sekali terdetik dekat kita. Pertama sekali. Tuan-tuan dengar elok-elok saya pesan. Pertama sekali yang terdetik kita, jangan marah dia, jangan kita mengamuk, jangan kita kalut. Hak tu tak mau tuan-tuan. Sebab bila jadi lagu tu, pertama kena ingat, marah, Nabi pesan, la taghdab, jangan marah, terutamanya anak kita. Dia tak tahu apa, dia budak kecil. Kalau dia besar otak macam kita, tahu benda tu, tak pergi ambil lah. Hak dia tak tahu. Maknanya sebab tu dia innocent, dia pergi ambil. Okey? Pak, dia pegang. Kedua, apa dia? Jangan kalut. Kalut tu mai daripada setan. Bertenang-tenang tu mai daripada Allah Ta'ala. Relax. So bila anak kita tu kata, kakak, jangan bergerak. Maknanya macam polis lah. Jangan bergerak. Don't move. Anak kita pun duk kerah gitu. Awak ayah, relax. Jangan bergerak. So kita kata ayah, kakak ambil atas tu kah? Okey, kakak, hak ni kita kena pergi letak balik. Tak apa, jom. Kakak pergi letak balik dekat mana kakak pergi ambil. Tapi jangan sapu tangan dekat baju. Pasal kalau dia sapu kat baju dia, habis baju dia pula dia rosak. Baju dia kita tak bawa. Pasal dia anak dah besar sikit. Baju bekalan kita tak bawa. Hak baju gown frozen dia tu je lah yang duk pakai. Gown frozen ke, gown apa anak kita duk pakai kan. So, kakak, tengok kat abah elok-elok. Relax, tenang. Kakak pergi letak. Nampak tak? Saya bukan apa tuan-tuan. Bila kita cerita lagu tu kat anak kita, saya tahu anak saya kecil lagi. Saya faham.
Mungkin ada setengah orang kata, apa ustaz, anak ustaz baru umur 11 bulan, 12 bulan, ustaz duk cakap macam ustaz tahu. Betul, saya sedang diri tuan, jangan takut, saya sedang diri. Tapi saya nak beritahu kata, bila kita cakap lagu tu, dia dah tak ada masa untuk kita nak buat benda-benda, nak fikir benda-benda di sebaliknya. Maksudnya nak fikir anak kita tak kerti. Bila kita bagi arahan dia, satu-satu dia buat, otak kita pun berjalan. Kita duk fikir benda apa yang kita nak buat ke depan. Jadi tak ada masa nak bergaduh, tak ada masa nak bertengkar, tak ada masa nak pergi hina dia, tak ada masa benda lagu tu tuan-tuan. Okey, boleh dapat. Sebab tu para sahabat dia dah tak timbul kes ni. Depa orang yang ada Quranic minded, depa sentiasa moving forward. Depa sentiasa power. Okey? Tengok. Kakak, tengok abah. Kakak pergi ambil, letak balik tak mana kakak pergi ambil tadi. Tangan jangan sapu dekat baju. Jom, abah jalan dengan abah. Dia pegang. Hak kita jangan pergi pegang pula. Kita pergi pegang kacau lah. Okey? Hak, jangan pula kita, ni main plastik kat saya nak bungkus ni. Dia jadi kalut. Sekali lagi orang jadi, pasal apa encik apa? Dikalut. Suruh dia pergi letak. Bagi dia bawa. Dia pun bawa. Kat mana letak kakak ambil? Sini. Okey, nak letak. Cik, minta maaf anak saya ambil. Tak balik. Pak, jaga tangan. Jangan buat apa-apa. Pegang tangan lagu tu. Tutup. Biar pun pegang tangan dia. Tutup. Jom main dekat abah. Ibu tunggu sini. Abah nak keluar dengan dia. Dia dah pegang daging babi. Dia dah pegang daging khinzir. Kena samak. Kena buat apa? Samak. Makna samak apa? Basuh dengan air tanah. Najis mughallazah dia mesti kena samak. Maknanya dia kena basuh 7 kali basuhan. Berapa kali? 7 kali basuhan. Berapa? Sudah 7 kali. Ni dia jadi film lidah. Sudah 7 kali dia kata. 7 kali basuhan. Kena basuh 7 kali. Berat tak? Berat. Air kencing kita basuh berapa kali? Sekali ya. Buka paip, perum kita tembak, sekali ya. Betul? Mana ada orang? Rup. 7 kali tak ada orang buat. Nampak tak? Beza. Jadi ulama' sebut, dengan cara renjisan kepada air kencing anak kecil, dengan cara basuhan 7 kali, menunjukkan kategori najis tadi. Itu najis ringan. Renjis sahaja, sudah hilang. Renjis. Ini basuh. Berapa kali? 7 kali. Salah satu daripada 7. Sama ada di sini, atau 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 di sini. Sama ada mana-mana daripada 7, salah satu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, yang bijak, yang genius ni. Apa dia? Basuh dia dengan air tanah. Kamera kena ambil jauh nak masuk orang ni, nak masuk bengkel ni. Kena ambil, nak masuk makmal lah ni, nak masuk makmal. Ambil gambar jauh. Kita nak masuk makmal. Jom. Okey, tuan-tuan, kita ambil belah sini. Ayuh, nice. So saya ambil tanah, saya letak di sini ya. Okey. Ini helikopter bukan apa, dah ada anak. Ni anak. Anak ni kita letak sat tepi dulu. Kita nak cuci dia, nak tunjuk kita cuci kakak dia. Hak ni dia tak payah. Dia tak tepi dulu, mainan dia semua tak tepi dulu. Hak ni pun tak tepi dulu. Ni semua benda penting untuk kita punya prop ni. Okey. So anak kita ambil dia, keluar kat jalan ke apa ke, kita ambil tanah. Tapi sebelum tu kita kena jadi bijak lah. Kena tahu belakang kereta ada ke tak ada apa. Okey, tak apa. Kita berhenti kat sini dulu. Kita settlekan kes kita dalam episod ni juga insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup, dan kehidupan yang kita telusuri sekarang ni ialah kehidupan berkeluarga. Dan sekarang kita dalam tajuk najis, dan bab yang kita nak settle hari ni adalah bab najis mughallazah. Bab apa? Najis mughallazah. Sebut sekali lagi. Najis mughallazah. Najis berat. Dan najis dia adalah anjing dan juga babi, ataupun daripada keduanya, daripada salah satu keduanya, daripada mana-mana mai daripada dia, tulang dia, bulu dia, apa semua sekali lah. Dan kalau termasuk bulu nanti, dia kena ada seorang basah, seorang kering, seorang basah, dua-dua basah. Kalau kering-kering dia tak jadi. Okey, tak apa. Yang tu nanti kita bincang lain. Hak tu saya tak mau bincang. Nak bincang sentuh sikit-sikit saja. Hak saya nak bincang cara nak suci bila benda dah terjadi. Okey? So, bila anak kita tadi dia terpegang, kita bawa dia. Otak kita kena ingat. Okey, dalam kereta ada tak barang-barang? Ataupun dalam kereta susah nak dapat. Okey, kita cari. Toke. Tak usah pergi toke ni, kita pergi kawan dia. Encik, ada timba tak? Saya minta izin, anak saya tadi terpegang daging babi, daging khinzir. Nak samak dia, Ustaz. Okey, dia tu pun bagi kat kita. Tuan-tuan, kita boleh ambil. Nampak? Kita boleh ambil timba. Tuan-tuan boleh cuci. Cuma saya sebab Allahumma salli ala Muhammad. Timba ni kita ambil cuci, nak buat, saya boleh buat kat tuan-tuan. Tapi macam orang kata apa, macam tak real sangat kalau bancuh lagu ni. Saya nak bancuh dalam ni supaya tuan-tuan nampak yang kata air tanah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Jadi kita boleh simbah ciroh dalam ni. Okey, boleh dapat Okey.
So, saya tak ni. So, saya ambil tanah. Katalah saya keluar. Sekejap ni nak tanya, Peza ni hang ambil ni lagi ada tek kucing ke apa ke? Oh, tu dia tulang orang mana dah? Oh, bukan tulang orang. Nasib baik ranting pokok. Ingatkan tulang orang. Tanah kubur ke apa. Okey. Saya bukan nak pesan apa. Tuan-tuan, satu lagi nak ambil tanah. Make sure tengok tak ada najis. Tanah tu mungkin tengok tak ada najis. Sasa kata tanah, pergi ambil. Tengok tu dia tek kucing tu ada. Sekejap lagi jadi masalah lagi lain. Okey. So, anak tuan-tuan. Kakak duduk elok-elok. Kakak tunggu saat. Abah. Okey. Tuan-tuan tengok ah. Anak patung ni, dia tak bergerak. Tak ada masalah. Kita boleh handle dia. Weh, hang duduk elok. Diam-diam. Dia boleh duduk elok-elok diam. Nampak tak? Dia tak bergerak. Nampak tak? Tapi anak kita bukan yang ni. Tu saya duduk abang tadi tu. Anak kita bukan patung. Anak kita saat lagi dia duduk, lagi dia duduk nak berjalan, lagi dia duduk nak gedik, saat lagi dia duduk nak buat goyang-goyang apa semua. Faham tak tuan-tuan? Jadi saya nak pesan kata, yang saya mengajak ni nak kongsi dia punya kaedah dia. Tapi realiti dia tuan-tuan susah tuan-tuan. Sebab kita ada anak kita yang bukan patung. Anak kita dia nanti tanya, Abah, kenapa Abah? Abah nak buat apa Abah? Hak kita duk cari barang. Hak dia duk tanya soalan. Saya kata, ni kakak duk diam boleh tak? Abah duk cari. Oh, kita jadi pergi tengkin kat dia. Wah, kita nak buat kerja agama, nak buat ibadah. Oh, sebab ni realiti kehidupan. Jadi tuan-tuan, sebagai mak bapak, tabah, tenang. Okey? Dan saya nak abang kepada ibu bapa yang berada di luar sana, saya salute. Walaupun kita buat, ada kawan-kawan kita buat lagu salute negara, salute Islam, salute Malaysia, salute apa, saya salute mak bapak. Sebab apa? Yang mana ada anak 2-3 orang, nak membesarkan anak bukan senang. Kemudian seronok pula bawa anak-anak pergi ke Nuri. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudah-mudahan barakah hidup tuan-tuan. Baik, balik kepada cerita kita. So, tanah tadi, make sure tanah kita tak ada najis. Okey? Kita nak tanah tau tuan-tuan. Okey, tuan-tuan cuba main tengok sini. Fokus daripada atas boleh. Hang boleh ambil ni daripada atas. Hang boleh ambil ni dalam. Hak ni. Hang boleh ambil ni dalam. Ni dalam. Okey, benar. Hak yang kita mau tuan-tuan, hak yang ni. Tak nampak tuan. Hak yang kita mau, hak yang ni. Hak ni. Macam mana aku nak buat jari aku lagu ni tau. Ni macam ni. Hak yang kita mau hak ni tuan-tuan. Hak yang ni tak mau. Hak batu ni, hak batu tak mau. Hak batu tak mau. Hak batu tak mau lah tuan-tuan. Hak yang kita mau, kita ambil tanah. Tapi tak apa. Saya tunjuk kat tuan-tuan macam mana. So sekarang ni, tuan-tuan ambil buang. Kalau anak kita, tuan-tuan tengok satu kali basuhan dengan air tanah. Nabi tak kata pun satu timba, Nabi tak kata pun satu cebok, Nabi tak kata pun satu baldi, Nabi tak kata pun. Nabi kata satu basuhan dengan air tanah. So kalau kita nak basuh anak kita dengan satu basuhan, contohnya setengah basuhan ni. So setengah basuhan ni 6 kali, setengah lagi sekali air tanah. Boleh dapat tak? Dia kiraan dia sama. So kalau kata anak kita pegang tangan saja. Tangan tuan-tuan. Aduh, tuan-tuan, ambil belah tu ni sah. Tangan tuan-tuan. Tangan, satu tangan. Jurih. Khalas. Habis lah. Faham tak? Tak perlulah banyak-banyak. Tak perlulah kita masih sampai exaggerate. Nak pergi cangkui terus tanah kat situ. Faham tak? Dia kena apa orang kata apa? Bertepatan dan bersesuaian lah. Dia mesti kena bertepatan dan bersesuaian. Okey, sekali lagi saya tunjuk tuan-tuan. So, sekali lagi ya. Tuan-tuan, ini menunjukkan betapa pentingnya Islam mengutamakan akal fikiran yang waras. Saya tegas sekali lagi. Ini menunjukkan, membuktikan betapa Islam mementingkan akal fikiran yang waras. Sebab apa? Akal fikiran seorang ayah. Sebab ketika peristiwa macam ni, dia dah tak ada nak tanya. Ada tak ustaz dalam supermarket ni? Dia tak ada lah. Dia tak ada lah. Ni ada tak ustaz atau ustazah dalam supermarket ni? Dia tak boleh jadi lagu tu. Dia tak boleh jadi lagu tu. Kalau doktor tak apa. Sebab dia tahu nak operate ni. Ini fardu ain. Kita mesti kena tahu. Ni bukan cerita doktor. Ni cerita kita. So, ayah punya pemikiran, time ni nak pakai. Tengok betapa Allah menghargai akal manusia tadi. Waras tak warasnya kita tadi. Okey? Boleh dapat tuan-tuan. Sangat penting untuk menentukan kehidupan keluarga kita. Sekali dia nak masuk, nak pegang kereta. Nak peluk mak dia. Ayah dia nak semayang. Tuan-tuan boleh dapat? So, tuan-tuan ambil satu genggam tanah lagu ni. Pasal apa? Pasal anak saya, tangan dia kena. Tuan-tuan pun bubuh dalam satu bekas. Akak dapat pun tak apa. Tak kira masa tu. Sebab anak kita duk abah. Tangan cik dah kebas. Tangan dia kita suruh genggam tadi. Dia kebas dah tangan dia. Kita pun, okey tunggu. Kita pun bubuh lagu ni. Lepas tu jangan buang masa tuan-tuan. Ambil pula ni ayam. Campur dengan dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Campur tuan-tuan. Perut bubuh lagu tu. Tuan-tuan sudah nampak apa terjadi? Hak ni yang mau. Hak ayat lagu ni yang kita mau. Boleh dapat tuan-tuan? Hak ayat lagu ni yang kita boleh keluar tangan aku. Saya sangkut tangan aku dalam ni.
Okey, so ayak lagu ni kita mau. Jadi dia dah campur lah. Kalau dia dah tak jadi ayak lah, tuan-tuan nampak? Dia dah jadi colour lain. Hak ayak lagu tu. Boleh nampak beza? Okey, so bila kita kata lagu tu, tuan-tuan tengok Bila kita kata lagu tu, hak ni lah kita kata ayak tanah dengan 7 kali. Jadi 7 kali basuhan hak ni dengan hak ni campur 7 kali. Maknanya 6 kali yang ni sekali hak ni. 6 kali yang ni sekali hak ni. Tengok elok-elok, nak tunjuk. Tengok elok-elok. Okey, contoh Contoh, tuan-tuan tengok. Lima, saya buat naik. Tunjuk tuan-tuan, bagi tuan-tuan nampak. Tengok. Okey, tuan-tuan nampak? Ambil dekat tadi, ambil dekat. Bagi nampak sejelas-jelasnya. Okey. Contoh. Ini 1 kali, tuan-tuan. Okey? Ini 2 kali. Nampak? Ini 3 kali, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Boleh dapat tak, tuan-tuan? Okey? So, sekali lagi ini biar ayak 6 ni. Okey, biar. So, saya nak buat sekali lagi, saya nak tunjuk kat tuan-tuan macam mana. Tuan-tuan tengok Yang ayak ni saya bagi banyak lah, senang nak bagi nampak. So, sekarang ni ada 7 kali basuhan. Ada 7 kali basuhan. Salah satu daripada 7 ni tuan-tuan pilih untuk tuan-tuan nak cuci dengan ayak tanah. Maknanya basuhan yang pertama, basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, boleh faham tak? Basuhan yang keempat, bukan basuh 7 kali dengan ayak tanah. 7 kali dengan ayak ni pula. Bukan. Salah satu daripada 7 kali tadi dengan ayak tanah. Tuan-tuan boleh dapat. Cumanya, sang sini saya ada sikit lah nak pesan. Seelok-elok tanah yang dapat, kalau boleh dapat tanah yang lagu ni. Banyak. Ada ni. Ni, tanah ni. Hak ni. Dia panggil tanah jenis tanah liat ni. Hak yang bila masuk ni jadi ayak teh susu. Boleh dapat tak? Hak tu baru clear lah. Baru clear. Okey, boleh dapat. Hak yang mana ada tanah ni dah berkira cantik lah. So, cara dia ialah. So, tuan-tuan ambil anak tuan-tuan. Kakak, juluk tangan kakak. Juluk tu maksudnya uluk tangan kakak. Maksudnya jangan basuh kat baju dia. Basuh tang sini tu menitik kat bawah kasut dia lah apa semua. Jadi pi kat tepi longkang. Nampak? Saya tunjuk kat tuan-tuan. Okey, kamera macam ni cantik. Biar macam ni. Saya tunjuk tuan-tuan. Okey. Tak apa. Kita biar set kita macam ni. Jangan kacau. Kita simpan selama seharian. Esok kita jumpa, kita sambung cerita yang ni. So, sambung cerita dia kat mana? Anak kita juluk tangan dia. Dekat mana? Dekat longkang, dekat parit. Boleh dapat? Untuk kita cuci. Hadza wabillahi taufik. Kita sambung, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.